Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Noli binti Osman. Hari ini kita berjumpa untuk berbincang tentang cara menjawab kesusasteraan Melayu komunikatif semester 3 bahagian C. Bahagian C, multimedia dalam sastra ni, kita kena tahu dua perkara. Okey, iaitu tentang multimedia, teori multimedia dan 4 elemen asas yang ada dalam multimedia tersebut. Yang kedua iaitu tentang teori papan cerita dan pembinaan papan cerita melalui prosa ataupun puisi. Jadi pelajar kena ingat 4 perkara ni lah. Di bawah multimedia kita kena tahu tentang teori dan orang kata 4 prinsip asas dia. Dan soalan banyakkannya berdasarkan pada teori multimedia dan 4 prinsip asas ni. Okey, dan kalau kita tengok yang seterusnya ialah teori papan cerita dan pembinaan papan cerita, sama ada pelajar kena bina 5 papan cerita berdasarkan puisi ataupun prosa. Jika kita lihat analisa soalan STPM yang berkait dengan multimedia pada tahun-tahun yang lepas, kita boleh nampak boleh dikatakan setiap tahun ada tentang pertanyaan tentang teori multimedia ni. Sama ada dia tanya tentang teori multimedia itu sendiri dari segi konsep, dari segi fungsi, ciri-ciri, kelebihan ataupun pertimbangan, ataupun dia tanya tentang 4 prinsip asas multimedia yang terdapat dalam elemen multimedia seperti teks, grafik, audio, animasi. Okey, jadi pelajar boleh tengok sampailah ke tahun 2021 dia dah banyak bertanyakan tentang 4 elemen asas iaitu audiovisual, okey, animasi, kita boleh tengok ada grafik. Yang belum ditanya lagi ialah berkaitan dengan teks. Okey, dan kalau kita tengok dari segi teori multimedia yang lain, last kali dia tanya tentang prinsip asas multimedia. Maknanya di sini prinsip asas multimedia 4 elemen tu lah, keempat-empat elemen tu. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita kena tengok dulu macam mana cara nak menjawab soalan 25 markah. Kalau pelajar nak jawab soalan 25 markah, pelajar kena ada 3 perkara iaitu pendahuluan yang mewakili 3 markah, isi 5 isi bukan 4 isi, 5 isi. Dan setiap isi itu mewakili 4 markah, jadi semua sekali 20 markah. Kecuali pada 4 prinsip asas, dia ada 4 isi saja iaitu teks, grafik, audio dan animasi. Jadi untuk 4 isi ini markah dia 5 markah, diwakili oleh 5 markah yang terkini lah. Okey, jadi 5 kali 4 20 juga. Dan akhir sekali ialah penutup, dan penutup ini diwakili oleh 2 markah. Jadi kita tengok di sini pendahuluan untuk dapat 3 markah, pelajar kena bagi definisi konsep soalan yang ditanya. Okey, kalau di sini dia tanya tentang multimedia, maka pelajar kena bagi definisi konsep tentang multimedia tersebut. Okey, apa yang dimaksudkan dengan multimedia? Dan kemudian yang kedua, pelajar kena tengok dalam soalan tersebut. Kalau dia tanya berdasarkan teks, maka pelajar boleh bagi tentang teks tersebut. Tapi kalau dia tanya tentang watak, pelajar boleh bagi tentang watak yang dia tanya. Okey, kalaulah dia tak tanya berkait dengan teks ataupun watak, dia tak bagi teks tertentu, maka kita boleh bagi definisi konsep secara lengkap ataupun penuh, kerana kalau pelajar bagi definisi konsep yang lengkap, maka pelajar akan boleh memperoleh 2 markah di situ. Dan isi-isi penting ni memang akan ada. Okey, isi-isi penting ini mewakili 1 markah. Jadi sama ada pelajar akan dapat definisi konsep 1, teks 1 dan atau isi-isi penting 1. Jadi definisi ini dia mewakili 2 markah. Kalau lengkap dapat 2, kalau tak lengkap dapat 1. Dan seterusnya
teks ataupun watak ni dia ada atau dengan isi-isi penting. Jadi kalau pelajar bagi definisi konsep dengan isi-isi penting pun, kalau lengkap definisi konsep pelajar 2 markah, isi-isi penting 1 markah, pelajar akan dapat 3 markah. Tapi kalau pelajar bagi definisi konsep ni tak lengkap, pelajar akan dapat 1 markah. Diikuti sama ada pelajar bagi teks ataupun isi-isi penting, maka pelajar akan dapat 1 markah lagi. Jadi untuk pendahuluan pelajar hanya dapat 2 markah. Okey ya. Seterusnya kita tengok pada fakta ataupun isi-isi penting yang mewakili isi dalam jawapan pelajar. Okey, kita kena ada 5 isi yang mewakili 4 markah. Jadi 5 kali 4, 20 markah. Di sini dalam satu perenggan ataupun satu isi, pelajar kena bagi ayat-ayat seperti di bawah, iaitu fakta. Ayat fakta yang merujuk sama ada teori multimedia, 4 prinsip asas dan teori papan cerita. Yang ini bergantung pada soalan lah, kehendak soalan. Okey, kalau kata tugas pula kita boleh tengok sama ada pelajar dapat kata tugas huraikan, bincangkan, jelaskan atau ulaskan. Okey, jadi pelajar kena jawab ikut soalan tu. Fakta dah mewakili 1 markah. Kalau soalan tanya huraikan, maka pelajar kena tengok ayat huraian lah. Okey, ayat huraian ni iaitu ayat yang menerangkan tentang fakta tersebut. Dan kemudian ayat perbincangan. Kalau soalan tanya ayat perbincangan ni dia kena ada ayat pro dan ayat kontra. Ayat kontra tu kita akan guna kata kunci contoh jika maka ataupun sebaliknya. Kalaulah soalan kata jelaskan ataupun ulaskan, mana ini adalah ayat huraian sebenarnya. Ayat penjelasan, menjelaskan dengan lebih terperinci. Jadi pelajar kena kaitkan fakta, lepas tu tengok dekat contoh peristiwa. Jadi kita jelaskan macam mana situasi tersebut. Okay, contoh ni pelajar kena bagi tajuk cerita, wajib ada tajuk cerita dan diikuti dengan watak ataupun aksi watak ataupun peristiwa yang terdapat dalam tu yang berkait dengan fakta. Okay, dan akhir sekali ayat kesan kita boleh letak dalam kesimpulan kecil lah, iaitu kesan kepada audiens selalunya ataupun kesan apabila kita menggunakan teori multimedia, iaitu 4 prinsip asas. Kalau kita nak bagi fungsi ke kepentingan ke papan cerita pun samalah, sama ada teori dia, sama ada ciri-ciri ke proses dan sebagainya. Baik, contoh perenggan, satu perenggan perlu ada ayat ni lah, iaitu ayat fakta. Contoh di sini kita tengok tentang grafik, 4 elemen asas iaitu grafik. Okey, penggunaan grafik dan kemudian kita bagi huraian kepada grafik. Grafik merujuk kepada lukisan, lakaran ataupun sebarang bentuk ilustrasi itu. Huraian menerangkan tentang grafik tersebut. Yang ini kalau soalan dia kan dia kata huraikan ke ataupun dia kata bincangkan 4 elemen asas multimedia. Jadi pelajar kena bagilah yang pertama grafik, fakta dia. Kemudian diikuti dengan ayat huraian. Okay, pelajar akan dapat 1 markah sebab apa? Huraian memang menerangkan tentang grafik tersebut. Dan diikuti dengan contoh. Okay, dalam contoh ni kita kena bagi tajuk. Contoh dalam seloka Pak Pandi. Pengkarya menggunakan grafik kucing yang mati dan grafik tikus yang untuk menerangkan tentang sikap Pak Pandi seperti yang digambarkan dalam seloka, iaitu kucing dibunuh dan tikus dibelah. Betul tak? Dalam seloka tu dia ada bait tu. Jadi kita nak terangkan tentang bait tu, pelajar pun menggunakan grafik kucing dan grafik ini sesuai. Jadi dalam contoh dia kena ada tajuk, dan diikuti dengan watak dan aksi watak ataupun orang kata apa yang watak tu lakukan yang berkait dengan grafik tu. Penggunaan grafik sedemikian telah menjelaskan unsur abstrak yang ingin disampaikan dalam penulisan seloka Pak Pandi. Yang ini adalah ayat pro. Jika pengkarya
tidak menggunakan grafik yang dinyatakan di atas, maka sudah pasti audien tidak dapat gambaran yang jelas tentang situasi yang berlaku. Jadi ini adalah ayat kontra untuk perbincangan. Kalau ada kedua-dua ayat ni, baru pelajar akan dapat markah untuk ayat perbincangan. Dan akhir sekali adalah ayat kesan, dan selalunya kesan ini diberi kepada audien. Untuk penutup pula, pelajar harus merumuskan keseluruhan isi yang ada dekat atas kelima-lima isi tersebut dan diikuti dengan ayat saranan, cadangan atau harapan. Okey, tiga ni pelajar boleh pilih sebab dia mewakili dua markah. Kesimpulan secara keseluruhan macam yang kita tengok yang berwarna biru tu mewakili satu markah, dan kemudian satu markah lagi kita akan tengok pada ayat saranan atau cadangan atau harapan. Di situ pelajar akan memperoleh satu markah lagi. Seelok-eloknya buat dua ayat lah, tapi kalau pelajar buat satu ayat, pastikan ayat rumusan keseluruhan tu ada, diikuti dengan ayat sama ada saranan, cadangan ataupun harapan. Jadi pelajar akan memperoleh dua markah. Baik, sekarang kita akan tengok pengenalan multimedia dalam sastra dulu. Okey, di sini kalau pelajar tengok hasil pembelajaran, pelajar kena tahu soalan ni dibina daripada hasil pembelajaran. Jadi di sini kalau dalam PDPC, cikgu akan terangkan pada pelajar, okey, hari ni kita nak dapat apa, pelajar kena faham apa. Jadi di sini untuk pengenalan multimedia dalam sastra, pelajar kena tahu tentang konsep, fungsi, ciri-ciri multimedia, kelebihan dia dan kepentingan bahan sastra dimultimediakan. Jadi untuk multimedia dalam sastra ni, pelajar kena tahu 5 perkara ni. Pelajar kena tahu 5 fakta untuk kelima-lima aspek ni. Jadi kita tengok pada definisi konsep multimedia, iaitu multimedia ini merupakan orang kata dua perkataan yang diwakili oleh multi dan media. Okey, multi ni banyak, pelbagai. Jadi kalau kita tengok pelbagai ni, kita boleh nampak dalam ciri-ciri multimedia. Salah satu dia ialah mempelbagaikan medium penyampaian bahan sastra tersebut. Sebab apa? Dekat dalam konsep ni pun dia dah terangkan itu adalah orang kata konsep dia multimedia, pelbagai media yang digunakan. Okey, yang kedua, dia ini mengandungi 4 elemen iaitu teks, grafik, animasi dan audio. Jadi bila kita tengok dekat definisi konsep ini pun, kita dah tahu bahawa dekat ciri-ciri dia pun ada menerapkan 4 elemen asas. Jadi dua faktor tu memang dah kuat. Okey, jadi kalau kita tengok lagi fungsi kenapa multimedia ni diguna tu supaya menjadi kreatif dengan menggunakan pelbagai elemen. Jadi benda yang sama. Jadi kita akan nampak kadang-kadang dalam 5 perkara tu, yang kita tengok tadi itu dekat hasil pembelajaran, dia akan ada fakta yang lebih kurang sama. Okey. Berikut merupakan contoh untuk menjawab soalan konsep multimedia. Kalau soalan dia huraikan konsep multimedia dalam sastra 9 markah, maknanya pelajar tak perlu bagi pendahuluan. Hal ini kerana ini adalah soalan pecahan. Bila soalan pecahan, cukup sekadar pelajar tulis ayat konsep multimedia adalah seperti berikut dan pelajar terus bagi isi. Dan kalau 9 markah mewakili 3 isi lah, dan 3 markah untuk setiap isi. Jadi di sini pelajar kena bagi konsep multimedia sebagai fakta, ayat huraian dan ayat contoh. Yang itu yang penting untuk mewakili 3 markah. Ayat kesan tu backup lah. Kalaulah kadang-kadang dia boleh menjadi orang kata backup untuk ayat huraian, melengkapkan ayat-ayat yang ada dekat atas tu. Jadi di sini kita bagilah fakta multimedia sebagai medium atau perantara yang digunakan untuk menyebarkan karya sastra kepada masyarakat ataupun khalayak. Itu adalah fakta. Dan kemudian kita bagi ayat huraian yang menerangkan tentang fakta tu.
Jadi di situ pelajar boleh tengok ayat huraian tu dia menerangkan tentang fakta. Dan kita bagi contoh. Dalam contoh pelajar kena ingat. Pelajar kena set mind dah. Bila dapat je kertas, bila masuk dalam bilik peperiksaan tu dapat kertas, satu kertas tu pelajar buat untuk tulis apa yang perlu pelajar lakukan. Okey, bahagian A kalau nak buat sajak ke, nak buat pantun kena macam ni, macam ni, macam ni. Bahagian B kena macam ni, macam ni. Bahagian C kena ada fakta, kena ada ayat huraian, kena ada ayat contoh. Okey, ayat huraian, ayat yang menerangkan tentang fakta. Ayat contoh kena ada tajuk, kena ada watak dan aksi watak yang ada dekat dalam cerita tersebut dikaitkan dengan fakta tu. Dan kemudian ayat kesan. Jadi kena tulis supaya pelajar ingat. Bila jawab je bagi fakta. Okey, dah bagi fakta. Oh, ayat huraian pula. Oh, ayat perbincangan. Jadi pelajar dah tahu. Pelajar memang bagi jawapan yang lengkap dan boleh dapat markah untuk pelajar. Okey, contoh kat sini kita tengok hikayat hantu. Itu adalah tajuk. Okey, dan dipertontonkan menerusi persembahan multimedia. Garapan elemen seperti teks apa semua yang bersesuaian dengan peristiwa watak Hang Tuah bertarung dengan Taming Sari. Itu adalah watak dan aksi watak. Jadi di sini jelas contoh dia dan pelajar akan memperoleh 1 markah. Okay, sekarang kita tengok di bawah multimedia, selain daripada konsep, pelajar kena tahu fungsi, ciri-ciri, kepentingan ataupun kelebihan dia dan pertimbangan. Okay, dia ada 4 lagi lah di bawah tu. Dan kalau pelajar tengok fungsi, ciri-ciri dan kepentingan ni, pelajar dah tahu. Sebab apa saya dah pernah kata sebelum ni, ada fakta yang lebih kurang sama. Okay, kalau kita tengok definisi konsep, kita dah tahu dia tu multi, maknanya pelbagai. Jadi kita tengok di sini. Fungsi dia untuk mempelbagaikan medium sastra. Okey, yang kedua iaitu mempelbagaikan media yang digunakan. Okey, untuk menyebarkan karya tersebut. Jadi di sini kita dah nampak kepelbagaian medium tu, media tu memang ada dekat dalam fungsi, ciri-ciri dan kemudian kepentingan ataupun kelebihan dia. Kita menggunakan kepelbagaian media untuk menyebarkan karya tersebut. Okay, jadi di sini ketiga-tiga aspek ini ada dinyatakan tentang media tadi. Orang kata multi tadi. Okey. Dan kemudian pelajar boleh tengok lagi lah. Selain daripada tu dia ada lagi. Yang kedua, contoh kalau kita tengok dekat sini ada yang berkait dengan memberi kesan apresiasi. Okay, merangsang kreativiti, menarik minat. Jadi kalau pelajar tengok dalam nota yang saya bagi fakta-fakta itu, pelajar boleh nampak dengan jelas. Ada 3 fakta yang memang lebih kurang sama. Tapi pelajar kena tengok sendirilah. Ya. Jadi di sini saya bagi satu saja iaitu mempelbagaikan medium sastra ataupun menggunakan media lebih daripada satu untuk menyebarkan karya sastra. Jadi di sini contoh kita tengok untuk menjawab soalan tadi yang saya kata lebih kurang sama cara orang kata fakta dia tu. Jadi di sini kita tengok kalau fakta untuk fungsi mempelbagaikan medium untuk menyebarkan bahan sastra, fakta ciri-ciri mempelbagaikan medium sastra sebagai nilai tambah untuk persembahan, fakta untuk kepentingan ataupun kelebihan iaitu mempamerkan kreativiti dengan mempelbagaikan medium penyampaian bahan sastra. Tapi ayat huraian dia pelajar boleh guna ayat huraian yang sama ataupun olahan dia lebih kurang sama. Iaitu kita menerangkan tentang fakta itu iaitu pelbagaikan medium. Okey, jadi bila datang pada ayat perbincangan pun kita terangkan tentang kepelbagaian medium yang kita gunakan dalam bahan sastra tersebut. Begitu juga dengan ayat contoh. Okay, kita boleh bagi salah satu. Kalaulah soalan tu dah tetapkan teks, maka pelajar kena ambil contoh yang ada dalam teks tersebut lah. Contoh kalau dia kata peristiwa peminangan Puteri Gunung Ledang, jadi pelajar kena ambil tentang peminangan Puteri Gunung Ledang itu ya. Dan kalau pelajar tengok di bawah ni dia ada jika,
keempat-empat prinsip tu lepas contoh. Jadi ayat perbincangan ni sebenarnya dia tak semestinya berada di atas. Dia boleh juga berada di bawah selepas contoh. Tapi yang pastinya pelajar kena letak ayat pro dan ayat kontra dan diikuti dengan kesan. Tadi kita dah lihat cara menjawab, fungsi, ciri-ciri, kelebihan ataupun kepentingan. Jadi sekarang kita tengok cara nak menjawab pertimbangan multimedia. Okay, apa yang pelajar perlu timbangkan sebelum menghasilkan karya sastra yang dimultimediakan. Jadi fakta yang pertama ialah mengenal pasti elemen asas multimedia yang ingin digunakan iaitu teks, grafik, audio dan animasi. Okay, jadi yang ini memang orang kata perkara yang penting. Bila kita nak hasilkan multimedia, kita kena tahu elemen-elemen multimedia yang kita nak gunakan. Jadi pertimbangan dia, kita kena pasti elemen ni. Jadi itu adalah fakta. Okay, dan kemudian penjelasan di sini bermakna bukan ayat perbincangan. Okay. Yang ini ayat menjelaskan. Maknanya kita kena kaitkan fakta tu dengan contoh yang ada di bawah. Jadi di sini ayat huraian kena iaitu menerangkan tentang fakta tersebut iaitu mewakili satu markah, fakta satu markah, ayat huraian satu markah dan ayat penjelasan satu markah dan seterusnya ayat contoh. Di sini pelajar kena faham ayat fakta dengan ayat contoh ni memang akan memberi markah, memang wajib ada. Jadi kan setiap isi kita dua markah itu diwakili oleh fakta dan contoh. Yang seterusnya kita kena tengok kata tugas. Kalaulah 3 markah di situ, ayat penjelasan yang diperlukan. Kalaulah dia letak 4 markah di situ, maka ayat huraian dan penjelasan mewakili 2 markah. Okay, jadi di sini kita tengok ayat penjelasan. Pengkarya yang menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia akan menggerakkan semua elemen secara kreatif. Okay, supaya menjadi lebih menarik. Jadi contoh kita tengok pada hikayat Pelanduk Jenaka, ketika raksasa datang ke sungai meminta ikan. Jadi suara seperti halilintar tu kita guna audio yang bersesuaian supaya dia dapat orang kata menarik minat, dapat memberi audiens faham dengan apa yang cuba kita sampaikan. Dan akhir sekali kita tutup dengan kesimpulan kecil iaitu kita bagi kesan. Okay, yang ini kesan ni kadang-kadang dia jadi backup lah kalaulah tak ada dalam soalan minta tentang kesan. Okay, dia jadi ayat yang melengkapkan ayat penjelasan tadi. Banyak lagi soalan-soalan yang boleh ditanya berkait dengan teori multimedia sebab kita ada proses ataupun langkah-langkah untuk menghasilkan multimedia dan sebagainya. Jadi pelajar kena rujuk pada nota. Dan yang kedua ialah kita nak tengok pada prinsip asas multimedia yang sekarang ni dah orang kata semakin glamour, semakin suka ditanya oleh MPM. Jadi prinsip asas multimedia ni dia ada 4. Okay, jadi pelajar kena kenal pasti prinsip asas multimedia, kena tahu maksud apa yang dimaksudkan dengan teks, grafik, animasi dan audio dan pelajar kena tahu ciri-ciri teks, grafik, animasi dan audio tersebut. Jadi di bawah prinsip asas multimedia ini dalam nota saya dah letakkan definisi konsep, ciri-ciri dia, fungsi dia, kepentingan dia dan pertimbangan yang perlu diambil oleh pelajar ketika nak menghasilkan multimedia. Sama macam teori multimedia tadi. Jadi pelajar boleh tengok dalam tu dan itu merupakan fakta lah kepada 4 prinsip asas multimedia. Seperti sekarang kita tengok definisi konsep untuk keempat-empat prinsip asas multimedia tersebut. Okay, jadi di bawah tu saya ada letak ciri-ciri ataupun panduan. Jadi kalau pelajar tengok dekat sini, ada fakta-fakta itu yang orang kata lebih kurang sama. Macam yang tadi juga. Jadi di sini kalau kita tengok teks dapat menyampaikan maklumat ataupun mempunyai tujuan tertentu. Grafik pun dia ada tujuan tertentu juga. Audio pun dia orang kata untuk menjelaskan fakta.
orang kata nak menyampaikan maklumat tu dengan jelas. Animasi pun dipilih mengikut kesesuaian supaya dia ni ada tujuan dia. Jadi di sini kata kunci tujuan ataupun menjelaskan maklumat, menyampaikan maklumat tu ada untuk keempat-empat. Dan fakta ini memang adalah untuk keempat-empat elemen asas multimedia. Selain daripada tu, ada lagi mungkin yang menarik minat, tidak menyentuh sensitiviti. Jadi pelajar boleh nampak memberi kesan yang orang kata maksimum kan. Jadi pelajar boleh tengok dan pelajar boleh nampak dalam ni ada sekurang-kurangnya 2 fakta yang dah lebih kurang sama. Okay, kalau kita tengok pada pertimbangan, yang jelas dekat situ ialah tidak menyentuh sensitiviti. Jadi untuk keempat-empat elemen yang digunakan, tidak boleh menyentuh sensitiviti agama, budaya ataupun masyarakat tertentu. Jadi ini fakta ni memang senanglah pelajar nak ingat. Kalau dia tanya yang pertimbangan, sama ada teks ke, grafik ke, audio ke, animasi ke, salah satu fakta yang akan ada ialah tidak menyentuh sensitiviti. Selain pada tu, pelajar boleh tengok yang pertama sekali iaitu dia orang kata kena memberi kejelasan ataupun ketepatan. Jadi kan pelajar boleh ingat juga yang itu. Okay, contoh nak menjawab 4 prinsip asas multimedia. Kalau kita tengok di sini, dia tanya ciri-ciri teks. Okay, teks ni dia tak pernah keluar lagi dalam soalan STPM yang sebenar. Grafik, animasi dan audiovisual pernah ditanya, tapi pada ciri-ciri yang tertentu lah. Ada yang dia tanya tentang kepentingan, ada yang pertimbangan, ada yang ciri-ciri. Jadi yang lain tu dia masih boleh tanya, tapi untuk teks tak pernah keluar langsung, tak pernah ditanya lagi. Okay? Jadi di sini kita tengok bincangkan ciri-ciri teks. Kalau kata kunci bincangkan, maka pelajar dah tahu ayat yang perlu ada dalam jawapan pelajar ialah ayat fakta, ayat huraian yang menerangkan tentang kepentingan mungkin atau menerangkan tentang fakta tersebut, ayat perbincangan, ayat contoh. Okey, jadi di sini dia nak sama ada dia nak ayat fakta, ayat huraian bincang dan contoh, ataupun mungkin juga dia boleh sebab ada penting kat situ, mungkin dia nak kesan, jadi dia mungkin bagi fakta, ayat perbincangan, contoh dan kesan. Okay, tapi dia lebih kepada huraian bincang lah, mewakili 2 markah. Okay, pertama, teks yang digunakan dapat menyampaikan maklumat dengan lebih menarik dan berkesan. Itu adalah ciri-ciri teks yang pertama. Okay, kalau kita tengok menarik dan lebih berkesan ni memang ada pada ciri-ciri grafik, ciri-ciri yang lain. Okay, dan kemudian kita bagi ayat huraian yang menerangkan tentang fakta tersebut. Okay, bila teks ni diberi secara ringkas, tepat dan padat, maka dia akan dapat memberi lebih kefahaman kepada khalayak. Itu ayat huraian. Huraian yang merangkul tentang kepentingan yang ada. Dan kemudian diikuti dengan contoh yang kena ada tajuk, kena ada watak dan aksi watak. Dan kemudian diikuti dengan ayat perbincangan yang ada pro dan kontra. Kita tengok dekat sini, kalau dia ada pro dan kontra, maknanya tepatlah. Dan kemudian ayat kesan. Okey. Jawapan seterusnya ialah kita tengok pada 4 elemen asas iaitu audio visual. Okey, di sini dia bagi petikan dulu. Okey, lepas dia bagi petikan, dia beri soalan. Jadi pelajar kena tengok, baca juga petikan tu. Sebab dia penting, kita nak kena tahu apa maklumat yang dia nak. Okey, berdasarkan penyataan itu, dia kata jelaskan ciri-ciri media audio visual. Maknanya di sini dia suruh bagi ayat penjelasan
ciri-ciri audiovisual tu dalam persembahan multimedia. Maknanya kat sini persembahan multimedia ni umum, boleh apa-apa saja sebab apa dia tak menekankan kepada teks-teks tertentu. Soalan yang kedua ialah dia suruh bincangkan pertimbangan untuk mengaplikasikan audiovisual dalam bahasa sastra. Jadi di sini dia nak ayat perbincangan untuk fakta pertimbangan. Jadi fakta pertimbangan, ayat huraian menerangkan tentang fakta pertimbangan itu nanti, ayat perbincangan dan bahan sastra. Kalau 16 markah maknanya satu isi mewakili 4 markah. Dan kalau untuk penjelasan ni kita tengok ada 9 markah, maknanya dia nak 3 saja ciri-ciri audiovisual tersebut. Dan contoh jawapan yang saya beri di sini ialah cara nak menjawab soalan B tadi, iaitu pertimbangan. Jadi di sini kita boleh letak kesesuaian bahan sastra dengan audiovisual yang digunakan. Jadi di sini kita bagi ayat fakta itu. Ayat perbincangan. Ayat perbincangan di sini iaitu ayat pro dan ayat kontra. Kalau kita tengok penggunaan audiovisual yang sesuai pada bahan sastra akan menambah nilai estetik untuk persembahan multimedia. Sebaliknya, jika pemilihan, jadi ini adalah ayat kontra pula untuk perbincangan. Jadi kedua-dua ayat ini mewakili ayat perbincangan dan ia telah lengkap lah. Dan contoh ni kita tahu dah kena bagi tajuk, kena bagi watak dan aksi watak yang ada dekat dalam cerita tersebut. Dan akhir sekali kita bagi ayat kesan. Ayat huraian di sini dia mainkan peranan menerangkan tentang fakta tersebut, tapi belum tentu akan mewakili markah. Sebab apa? Soalan nak fakta, ayat perbincangan, ayat contoh dan ayat kesan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut cara menjawab, pelajar perlu merujuk pada nota yang telah saya bagi dan pelajar kena tengok soalan dan jawapan yang diberi selepas nota tersebut. Dan pelajar kena tengok jadual yang saya sertakan sebab dalam nota tersebut saya ada sertakan jadual dan jadual itu saya dah letakkan fakta-fakta bagi setiap elemen yang ada dalam multimedia dan 4 prinsip asas multimedia. Jadi sekarang kita akan pergi kepada papan cerita. Untuk papan cerita, pelajar kena jelas konsep, dapat menjelaskan konsep, fungsi papan cerita dan pelajar juga perlu menyatakan ikon asas untuk pembinaan papan cerita tersebut. Pelajar juga kena tahu panduan untuk menulis papan cerita, untuk membina arahan, menghasilkan papan cerita ataupun langkah untuk menghasilkan papan cerita dan akhir sekali pelajar kena aplikasi iaitu bina papan cerita berdasarkan prosa atau puisi yang pernah pelajar kaji ataupun petikan yang diberi. Jadi di sini kalau kita tengok soalan yang berkait dengan papan cerita ini, kita boleh tengok dia agak terhad. Jadi kan dia lebih glamournya teori multimedia ataupun 4 prinsip asas tersebut. Jadi di sini kita tengok pada tahun 2020 yang last dia tanya untuk pelajar tulis panduan menulis papan cerita, bukan papan cerita. Panduan cara nak tulis papan cerita tu. Dan sebelum-sebelum ni pun dia tanya tentang fungsi papan cerita, tentang orang kata ciri-ciri papan cerita, panduan papan cerita dan dia kurang bertanyakan tentang penghasilan 5 papan cerita. Jadi pada tahun 2023 ni kita ada target lah untuk kemungkinan dia suruh pelajar untuk hasilkan 5 papan cerita sebab lama dah tak keluar. Tapi itu banyak kemungkinan boleh berlaku. Jadi kita tak tetapkan. Pelajar kena kuasai kesemuanya. Jadi kita tengok dulu konsep papan cerita. Papan cerita ini merupakan orang kata input maklumat ataupun proses pemindahan bahan sastra kita
ke dalam bentuk multimedia. Jadi kalau kita tengok konsep ni pun, kita dah tahu dekat dalam ciri-ciri dia akan ada yang ini. Okey, orang kata maklumat yang dibekalkan daripada bahan sastra. Lepas tu menerapkan elemen-elemen 4 prinsip asas iaitu teks, grafik, audiovisual dan animasi. Okey, dan dia ni menjadi panduan kepada kita semua. Okay, selain definisi konsep, di bawah papan cerita juga ada teori-teori dia yang pelajar kena tahulah ataupun kena kuasai. Antaranya ialah ciri-ciri, panduan membina papan cerita, tujuan ataupun fungsi papan cerita itu dan format. Okey, papan cerita. Ada juga lagi langkah-langkah untuk menghasilkan papan cerita seperti yang kita tengok dalam hasil pembelajaran. Tapi di sini saya nak tekankan sama macam teori multimedia, pelajar kena tahu fakta yang berada di bawah teori papan cerita. Okay, untuk ciri-ciri kita dah tahu. Kalau kita tengok definisi konsep, kita dah tahu kata papan cerita ini adalah maklumat yang ingin disampaikan sebelum bahan sastra itu dimultimediakan. Jadi dalam ciri-ciri ni kita akan nampaklah maklumat tu merupakan salah satu fakta dia. Okay, dan untuk fungsi pun untuk mengenal pasti khalayak yang menerima maklumat tersebut. Kalau format pun ada maklumat yang kita kena letakkan. Dan selain daripada tu, kita juga akan menggarakkan 4 elemen sastra tadi iaitu teks, grafik, audio dan animasi. Jadi kalau pelajar rujuk nota, pelajar akan nampak saya dah susun fakta-fakta yang agak sama dan fakta-fakta lain yang di bawah ciri-ciri, panduan, tujuan dan format ni. Okey, cara nak menjawab dia kita boleh tengok untuk fungsi papan cerita, salah satu fakta dia ialah mengenal pasti bahan sastra tersebut. Jadi kita letakkan fakta dan kita ikut ayat yang diperlukan dalam soalan tadi ataupun kata tugas yang diperlukan. Contoh di sini adalah ayat huraian, bukan ayat bincangkan, bukan ayat penjelasan ataupun ulas. Dia nak ayat huraian. Maknanya di sini huraian ini mewakili 2 markah. Okay, dan di bawah itu adalah ayat kesan yang berwarna ungu dan di sebelahnya adalah ayat contoh. Okey, saya dah cakap fakta dan contoh ini merupakan orang kata markah yang tetap, diberi markah tetap, fakta 1 markah, contoh 1 markah. Jadi pelajar kena kuasai contoh ni dengan fakta ni. Okey, untuk contoh di sini kita dah tahu pelajar kena berikan tajuk cerita, watak dan aksi watak. Jadi semuanya kena ada dekat dalam tu. Kalau pelajar baca, pelajar akan nampak dengan jelas apa yang kena pelajar beri selain daripada fakta. Lepas tu ayat yang mengikut kata tugas dalam soalan sama ada hurai, bincang, jelas, ulas dan kemudian fakta kena ada tajuk, watak dan aksi watak. Dan selain daripada itu kesan. Kenapa bila kita guna papan cerita ni akan memberi kesan apa kepada benda yang kita nak lakukan ataupun bahan sastra yang kita lakukan. Seterusnya kita tengok contoh menjawab tujuan papan cerita. Okey, tujuan papan cerita, kenapa papan cerita ni perlu? Jadi ini kerana untuk memudahkan pengkarya memilih bahan yang ingin dimultimediakan. Okey, jadi kita ayat huraian kita kena menghuraikan fakta itu, menerangkan fakta tu dan kemudian kalaulah kita tengok di sini pemilihan jurnal sastra ini langkah yang sangat penting untuk menentukan langkah yang perlu dilakukan dan seterusnya. Jadi ini merupakan ayat ulas ataupun ayat penjelasan, bukan ayat perbandingan yang berwarna jingga tu. Sebab apa? Kalau kita kena tahu ayat perbandingan dia kena ada ayat pro dan ayat kontra. Okey. Dan seterusnya contoh dan diakhiri dengan kesan. Okay, contoh menjawab panduan papan cerita, cara jawab dia memang sama. 5 ayat tu dan 5 ayat ni ataupun 6 ayat ni dia bergantung pada kehendak soalan. Okey, jadi apa saja yang pelajar buat, apa saja yang pelajar letakkan, pelajar kena tengok kata tugas yang diinginkan dan fakta yang ada dalam soalan tersebut. Selain daripada tu contoh. Contoh ni kalaulah dia tetapkan teks, pelajar kena guna teks tu saja.
Okey, cerita tu saja. Kalau dia umum, pelajar boleh bagi mana-mana saja. Teks yang pelajar kaji ataupun teks sastra yang di luar daripada teks yang digunakan dalam tingkatan 6. Okay, contoh menjawab prosedur membina papan cerita ataupun langkah-langkah. Yang pertama sekali kita kena sediakan bahan lah ataupun keperluan. Sedia bahan sastra yang nak dimultimediakan, sediakan keperluan. Keperluan ni termasuklah elemen-elemen multimedia yang ingin kita gunakan, iaitu teks, audio, grafik, animasi. Jadi apa saja keperluan yang kita nak guna, kita kena sediakan. Jadi di sini prosedur dia, langkah dia, kita boleh tengok dia akan berkait dengan kita kena sediakan bahan, keperluan, lepas tu kos, dan kemudian pemunian dan penambahbaikan. Jadi di sini salah satu fakta dia, dan kita tengok ayat huraian itu akan menerangkan fakta tu. Dan kalau kita tengok ayat yang berwarna jingga, okey, ayat berwarna jingga ini adalah ayat perbandingan. Sebab apa? Dia ada ayat pro dan ayat kontra. Sekiranya kita tidak memahami konsep bahan cerita, itu ayat kontra. Dan di atas itu adalah ayat pro. Jadi pelajar kena faham sini. Kalau pelajar tengok jawapan macam ni, pelajar dah tahu kata tugas dalam soalan tersebut mesti bincangkan. Okey, jadi kalaulah dia kata huraikan, ayat huraian saja yang akan diberi, dan dua jenis ayat huraian, selalunya menerangkan fakta dan mengulas tentang fakta yang dikaitkan dengan contoh peristiwa yang ada dekat dalam jawapan pelajar tu. Sekarang kita tengok cara menjawab kepentingan membina papan cerita. Kenapa papan cerita ini penting? Jadi pelajar kena ingat, kenapa kita kena buat papan cerita sebelum kita hasilkan multimedia. Sebab apa? Papan cerita ini sebagai panduan. Panduan untuk meletakkan unsur-unsur yang menarik ataupun unsur-unsur tertentu agar video yang dihasilkan menjadi lebih hebat. Okay, bahan cerita yang cuba disampaikan menjadi lebih menarik, dan semua audien dapat menonton dan merasa puas. Okay? Jadi di sini kita letakkan sebagai membantu meletakkan unsur-unsur suspense dan menarik. Okay, papan cerita ni penting untuk membantu pengkarya membuat ataupun meletakkan unsur-unsur suspense dan menarik dalam setiap bingkaian atau lakaran papan cerita sebelum membentuk multimedia ataupun sebelum menghasilkan multimedia. Jadi di sini ayat ini dah memberi ayat huraian kepada fakta. Okey, jadi ditambah lagi dengan satu lagi ayat yang menjelaskan ataupun ulaskan tentang fakta yang dikaitkan dengan contoh yang di bawah. Jadi di sini kita dah tahu kata tugas yang ada dalam soalan ini adalah huraikan. Okey, dan kita tengok contoh dia ada tajuk iaitu hikayat Hang Dia ada watak Hang berlawan dengan Taming Sari dan aksi watak tu. Jadi di sini kita nampak dia meletakkan unsur-unsur suspense ataupun menggarakkan audio 4 elemen tu. Contoh audio, suara keris bertingkah supaya menimbulkan kesan yang lebih mendalam terhadap jalan cerita. Okey, dan akhir sekali diberi ayat kesan. Okey, sekarang kita masuk pada membina papan cerita, iaitu orang kata hasil pembelajaran yang terakhir lah. Okey, untuk membina papan cerita, pelajar perlu membina 5 bingkai cerita berdasarkan puisi ataupun prosa yang telah dikaji, ataupun dia akan bagi satu petikan teks dan pelajar kena ambil ayat yang ada dalam petikan tersebut untuk menghasilkan 5 papan cerita yang baik. Bingkai cerita itu pelajar perlu terapkan 3 perkara, iaitu apa, bagaimana dan mengapa, untuk mendapatkan markah yang penuh bagi 5 bingkai cerita tersebut. Okey, setiap elemen
pelajar kena letakkan apa, bagaimana dan mengapa. Contoh di sini kita boleh tengok kalau untuk elemen teks, apa itu pelajar letakkan lagu ataupun pantun, kena letak 5 cara penyampaian yang berbeza. Okey, di situ. Jadi pelajar letaklah sama ada sajak ke, talibun ke dan sebagainya. Jadi bagaimana kita letakkan untuk teks, kita letakkan saiz, kita letakkan warna dan kita letakkan jenis tulisan. Dan mengapa? Mengapa ini menerangkan kenapa kita guna semua tu. Kita guna lagu, kita guna saiz, apa semua tu. Untuk menjelaskan maklumat. Jadi di sini untuk mengapa kita akan letakkan unsur sastra. Kita akan menggalakkan unsur sastra dan unsur itu memberi kesan kepada audien. Bagaimanapun kita boleh letakkan unsur sastra. Jadi di sini walaupun ini adalah multimedia, tapi kita jangan lupa elemen-elemen ataupun unsur-unsur sastra. Okay, dan kalau kita tengok dekat grafik, kita letak watak dan bagaimana dilakar ataupun diambil daripada YouTube, ilustrasi sendiri ataupun kita boleh ambil daripada Google Image. Mengapa kita akan kaitkan dengan unsur sastra, iaitu kita kaitkan dengan watak. Kita boleh kaitkan dengan latar, plot. Jadi kan pelajar kena tahu 5 saja. Kena ingat sebab apa kita nak buat dekat sini 5 saja bingkai cerita. Okay, jadi di sini untuk penerapan ilmu sastra ni kita boleh tengok pada gaya bahasa. Okay, kalau untuk teks kita boleh tengok pada plot. Kalau grafik kita boleh tengok pada watak, latar. Kalau animasi kita boleh segi fokuskan kepada aksi, perkembangan ataupun emosi. Audiovisual pun kita boleh memberi mood ataupun kesan apresiasi kepada audien. Jadi di sini kita tengok cara kita nak menghasilkan papan cerita. Okey, papan cerita yang pertama kita dah memang kita akan bagi pada tajuk. Okey, jadi papan cerita yang kedua dia perkembangan cerita tersebut dan penutup dia papan cerita yang kelima kita akan tutupkan dengan tutup cerita kita supaya flow dia ataupun aliran cerita tu dapat memberikan audien tu faham apa yang cuba kita sampaikan. Okey. Jadi di sini kita boleh tengok teks. Kalau info dia kita letakkan lagu. Bagaimana kita letakkan jenis tulisan, saiz dan warna. Mengapa kita kaitkan dengan unsur sastra. Begitu juga dengan grafik. Okey, animasi dia dah tetap. Untuk info kita kena bagi info animasi yang berlaku pada teks dan grafik. Bagaimana apa animasi yang kita gunakan. Okey, jadi di sini saya ada menggunakan modul yang saya bina sendiri untuk menghasilkan papan cerita. Jadi apabila kita dapat soalan, kita tengok dan kita sediakan peta alir ini sebanyak 5 kotak. Okey, 5 kotak ini mewakili 5 papan cerita. Jadi yang pertama adalah tajuk. Jadi bingkai 1 adalah tajuk. Di bawah tajuk tu kita letakkan apa yang kita nak guna. Cara penyampaian untuk teks kita nak guna penceritaan. Okey, grafik kita nak letak gambar ikan todak, animasi kita akan guna animasi split dengan spin untuk teks dan grafik, audio kita akan letakkan bunyi ombak. Okey, yang bingkai kedua, kita dah tahu kita kena ada 5 teknik penyampaian berbeza. Jadi teks di sini adalah syair yang menerangkan cerita serangan todak tadi. Okey, kemudian kita ikuti dengan bingkai yang ketiga, kita akan letak dialog di situ. Dan seterusnya monolog dan akhir sekali kita akan tutup dengan pantun. Jadi pelajar boleh tengok cerita tu kita dah letak dekat setiap bingkai itu semua elemen yang kita akan gunakan. Jadi di sini dah kita tahu kita akan dapat ambil markah yang penuh untuk kelima-lima bingkai tersebut. Daripada situ baru kita bina bingkai cerita ataupun papan cerita sebanyak 5
Okey, dan kita boleh tengok daripada tadi tu bingkai yang kedua, dia adalah syair. Jadi kita letakkan syair dan kita letakkan unsur-unsur sastra. Dan kemudian jangan lupa deskripsi dan huraian. Okey, untuk markah, kalau pelajar lukis saja di atas dan letakkan syair, deskripsi pelajar tak buat, maka pelajar takkan memperoleh markah. Okey, untuk bahagian ini, pelajar kena letakkan kedua-duanya. Okey, ada gambar, ada deskripsi huraian, pelajar akan dapat 1 markah. Kalau ada gambar saja, tak ada deskripsi, tak dapat markah. Ada deskripsi sahaja, gambar tiada, tak dapat markah. Dan untuk teks, pelajar kena lengkapkan info bagaimana, mengapa. Begitu juga untuk grafik, animasi dan audiovisual. Kalau tak ada salah satu ni, pelajar tak akan dapat 1 markah. Okey, kalau pelajar tertinggal bagaimana untuk teks, pelajar tak akan dapat 1 markah. Jadi di sini kalau lengkap, maka pelajar akan memperoleh 1 markah untuk setiap elemen. Teks 1 markah, grafik 1 markah, animasi 1 markah, audiovisual 1 markah, mewakili 4 markah dan dicampur dengan gambar dan deskripsi 1 markah, 5 markah untuk satu papan cerita. Jadi darab dengan 5, maka pelajar akan dapat 25 markah. Jadi pelajar boleh rujuk nota yang diberi. Di situ saya ada sediakan 5 bingkai cerita. Dan kalau pelajar dapat soalan untuk puisi, maka pelajar kena bahagilah rangkap-rangkap puisi tersebut dalam 5 bingkai cerita tu saja. Okey, yang mula dah tajuk, tinggal lagi 4 lagi. Okey, sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, pelajar boleh tanya pada saya melalui WhatsApp ataupun Telegram.